Kalau berlaku kepada pandan, okeylah. Apa pula? Tak ada masalah. Kalau berlaku pada pandan, dia tak apa. Dia banyak selama ni dia banyak menghantam kita. Datuk, Dia macam Tan Sri yang dipertua. Nanti dulu tak habis lagi. Tan Sri sebab dia selalu petik nama saya, tapi dia tak pernah bagi peluang untuk saya Nanti saya bila saya dah habis, nanti saya beritahu. Saya nak beritahu dulu. Dia masalah kadang-kadang ni macam pandan ni, dia hebat menghentam. Okey, bila dia menghentam kita, dia mungkin disaman, mungkin kena tuduh di mahkamah. Bila dah macam tu, adalah maknanya orang yang membela. Tan Sri dia lebih lama duduk dalam mahkamah, Tan Sri, pelbagai kes. Yang membela ni Semua drama lah. diamlah. Kapal ni kapal pun sama membela. Barangkali yang susahnya bila dia dah kira orang kaya jugalah, pandai orang kaya juga. Ada berapa ratus ribu dalam apa itu dia dalam tabaji. Dia dah buat keluar dah. Barangkali lah. Tak tahu dah buat keluar ke tidak. Jadi bila dia kena saman ataupun dituduh di mahkamah, ramailah pembela-pembela. Antaranya kapal. Mungkin free of charge. Dia free of charge. Sebab apa masalahnya, Tan Sri speaking? nantilah dulu, sabar. Apa masalahnya? Nanti sabar, saya nak beritahu dulu. Kita juga membela Nanti saya nak cuba kaitkan pro bono, free of charge. dari segi fees. Ada modal duduk lah. Ramai Ada kita duduk bela. Dapat. Ramai kita Mana bela. ada? Rakyat biasa pun kita bela. Sebab tak apa. Betul. Tapi apa yang saya cuba beritahu bahawa kalau orang yang berhutang kena bayar fees. Tapi ahli parlimen pandan diberi free. Okey? Apa yang kita panggil tu? Kalau servis kepada seseorang, Minta sama penjelasan. ada ahli parlimen Tan Sri, yang memegang jawatan dalam parti diberi Apa bankruptcy? servis free. What's the Apa yang kita nak katakan ini sebagai apa? Ini merupakan sebagai satu rasuah. Adakah ianya termasuk dalam rasuah? Yang berhormat, kapan berdiri? Apa yang sabar belum habis. Saya nak sentuh. Ada lagi sikit. saya mohon supaya untuk ada satu celahan tak pernah diberi pada saya. Sabar. Dia sama juga. Macam pandan ni pun dia tak bagi celahan kalau dia. Saya bagi celahan No kepada substance. semua. Saya pernah bangun beberapa kali saya nak cuba, tak boleh. Tak pernah, setia tak pernah berucap cuba Jadi celah. masalah sekarang ni, bila prim dikatakan rasuah, bila perkara macam ni tak dikatakan rasuah. Benda prim dikatakan haram. Yang susahnya haram. Tan Sri Tapi masalahnya sebelah sana ni dia lupa satu perkara. Tan Sri Speaker, saya betul-betul minta penjelasan. Mereka Ini satu penghinaan kepada peguam-peguam yang membuat kes secara pro bono. Pada siapa? Sebagai seorang hakim, dia sepatutnya arif, faham tugas seorang peguam. Yang berhormat yang berdiri itu duduk Duduk yang berhormat. This is not your fault. Setio. My talking rubbish. Setio. Yang You berhormat. need to sit here and listen to your rubbish. Ini fakta saya bercerita. Yang berhormat. Peraturan masyarakat speaker apabila bercakap semua yang berhormat duduk. Jelaskan peraturan masyarakat duduk kalau speaker bercakap. Dan satu lagi, ingat kalau berhujah jangan ada sangkaan jahat, jangan menggamit reaksi negatif daripada pihak sebelah. Karena kalau ada reaksi negatif bermakna kecoh, perjalanan masyarakat tidak lancar, sila setiu teruskan dan elakkan sebut nama. Apabila sebut nama memang ada reaksi dari pandan dan kapar. Sila teruskan. Tan Sri, minta penjelasan. Khusus kepada akta yang dibincang yaitu kebingkrapan. Sila. Sebab dia orang bercakap saya tak pernah ganggu. Bagi saya bercakap. Mau beri laluan yang berhormat kepada kapan? Tak bagi. Tak ada, okey, teruskan. Saya takut Elakkan tak- isu itu. Saya takut tak sempat. Okey. Sebab saya bercerita tadi pasal fees. Nak cerita pasal fees ni ada yang kena free, tapi kalau orang yang penghutang ni biasa tak dapat free lah. Dan kita pasal saya kata rasuah pula tadi. Okey. Bila sebut perkara begitu mungkin boleh jadi satu rasuah. Ya.
Dan ada yang orang tua yang memang pada saya tak sedar diri. Dia kata BRIM yang diberi oleh kerajaan ni adalah merupakan satu rasuah dan haram pula. Tapi dia lupa apa yang disebut oleh Pandan. Petron siapa punya? Kilang arak siapa punya? Kilang judi siapa punya? Tapi semua diam. Pandan juga yang sebut. Pandan juga yang sebut. Setiu. Jadi perkara macam ni, Dapat, yang berhormat, bila yang berhormat. yang apa disebut Yang berhormat, yang haram, berhormat. kenapa bila ada perkara macam ni? Boleh tak ya sekarang yang berhormat yang berdiri itu tolong duduk sekejap. Dulu. Okey, tak apa. Alil yang buat tak apa, kapat dulu. Duduk yang Satu saja, satu saja. Boleh duduk yang berhormat. Yang mana dulu? Tak apa, selepas nanti Setiu berhujah, siapa tadi yang mau ribat kepada apa yang ditimbulkan, saya pergi laluan. Saya akan pergi laluan ke Pandan dan Kapar. Tak apa, jangan ganggu dia. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua, satu arahan yang tepat. Jadi saya nak beritahu sikit lagi tentang kilang arak, kilang judi ni. Kena pandai-pandai lah, tapi yang beraninya memang Pandan lah. Pandan memang berani. Dia buka benda ni, ya. Dia minta jangan beli minyak di Petron. Kalau tidak membantu Mahathir dan kroni-kroni dia. Okay. Dia masalah dengan Pandan ni, dia suka bergurau sebenarnya. Dia bila dia dah bantai kita, dia hantam kita, akhirnya dia kata itu gurauan. Tapi Pandan, jangan orang panggil kita biawak besok. Tahu tak? Dia orang Terengganu, orang Besut. Yang berhormat. Nanti dulu. Saya tak kata dia bewak. Saya kata jangan orang panggil besok Pandan ni bewak. Maksud saya, kalaulah setiap yang kita hantam gurauan tu dia panggil gurauan biawak. Tahu siapa Kelantan? Siapa Kelantan? Gurau bewok dia panggil. Inilah yang berlaku dalam parlimen ini sebenarnya, ya, dan juga di luar-luar. Jadi saya nak katakan bahawa General, ini masalah dasar saya boleh bercakap apa saja. Semua boleh. Sebab saya nak kaitkan dengan dia punya fees. Saya bercerita bukan pasal benda lain. Saya cerita pasal fees kepada penghutang. Ni MP biawak ni. Spam pun nak jadi biawak juga ke? Hantam, lepas tu gurau. Ya, macam tu. Nak jadi biawak, jadilah biawak. Boleh. Jadi akhirnya saya menyokong binaan ini. Terima kasih. Sila Pandan. Terima kasih Datuk Seri Yang Ketua. Saya sebenarnya tidak berniat untuk berucap membahaskan dengan panjang kerana kita ada sahabat-sahabat yang lebih berkemahiran. Tetapi oleh kerana dia sudah menjadi satu acara mingguan untuk Setiu bangun dan memaki hamun saya di dalam Dewan, saya tak kisah langsung kerana video ini akan disiarkan di dalam media sosial. Dan saya sangat bersyukur kerana beliau bukan lagi seorang hakim. Kerana sangatlah berbahaya kalau ada seorang hakim yang berpandangan seperti ini. Saya nak kembali kepada dengan secara cepat Tan Sri Yang Dipertua bahawa rang undang-undang yang kita bincangkan sekarang ialah mengenai Akta Kebangkrapan 1967. Dan saya ada lihat dengan sepintas lalu secara cepat, yang saya juga nak sentuh sedikit apa yang cuba dibawa oleh Yang Berhormat Setiu tadi. Dalam banyak-banyak perkara yang cuba dibawa di dalam pindaan ini, seperti juga yang telah disentuh oleh Yang Berhormat Kelana Jaya, sementara kita menghargai pindaan untuk membolehkan lebih ramai orang mempunyai jalan yang lebih mudah supaya dibawa keluar daripada senarai muflis,
Tetapi jika kuasa itu dipusatkan di tangan menteri, maka itu boleh membuka ruang yang mana menteri boleh menjadi broker untuk memastikan seseorang itu boleh dibawa keluar dari senarai muflis. Yang ini Tan Sri Yang Dipertua yang ada konsep rasuah, bukan seperti yang disebut oleh Setiu. Apabila saya membawakan isu-isu rakyat dan saya mendedahkan ketirisan, penyelewengan yang melibatkan pentadbiran kerajaan kerana wang itu adalah wang rakyat, maka sudah ada kumpulan lain yang merasakan sedang ahli parlimen berdepan dengan pelbagai tekanan, baik diserang tiap-tiap malam di dalam TV3 dan media kerajaan, baik diserang di luar, baik difitnah. Sudah tentu ada sekumpulan di belakang seperti peguam-peguam yang merasakan paling kurang yang mereka boleh buat ialah membela wakil-wakil rakyat yang cuba membawa isu rakyat dan penyelewengan kerajaan. Unsur rasuah hanya boleh timbul. Ya, Setiu, serius. Saya tidak seperti Setiu, saya bagi peluang kepada Setiu. Sikit saja. Yang berhormat, Dia ulas. Yang berhormat Setiu, duduk. Sila, teruskan. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Saya hanya nak bawa konsep rasuah ialah perbezaan yang jelas. Rasuah ini melibatkan pertembungan kepentingan yang mana seseorang yang boleh membuat keputusan yang tidak adil kepada umum sehingga dia boleh mendapat sesuatu keuntungan daripada keputusan itu. Jadi kalau dibandingkan dengan akta kebangkrapan, seorang menteri atau pegawai kerajaan yang ada kuasa untuk pastikan seorang itu muflis ataupun tidak, tak payah bayar hutang ratus-ratus juta ataupun tidak, keputusannya itu boleh disalahgunakan supaya dia dapat keuntungan daripada itu. Itu ada unsur rasuah. Tetapi seorang wakil rakyat yang tidak berduit hanya kerana dia membawa isu yang mendedahkan kepincangan pentadbiran, kerana itu memang tugas kami sebagai wakil rakyat pembangkang. Apabila ada peguam-peguam yang nanti saya habiskan ayat, kemudian Setiu boleh bagi. Ya, Setiu boleh mencela. Sebab Setiu pandai dia ulas yang apa saya cakap. Boleh berhormat dulu. Duduk, Setiu, duduk yang berhormat. Ini selama lebih kurang 9 tahun saya cuba untuk mewujudkan satu budaya parlimen di mana dalam perbahasan mesti kita beretika dan mengikut peraturan mesyuarat. Satu, apabila kita berhujah kita tidak mau diganggu, maka kalau kawan lain berhujah jangan kita ganggu. Kalau kita tidak mau umpamanya disindir ataupun ada hujah-hujah yang kita rasa pedas, jangan berhujah menyindir dan nanti kita rasa pedas. Kalau kamu bantu saya, dalam berhormat bantu saya dengan budaya begitu, kita dapat berbahas dengan cara baik. Sila, teruskan Anda. Tan Sri, saya nak buat penjelasan saja sebab apa yang diulas tadi. Yang berhormat, belum saya yang berhormat untuk berdiri. Sila dulu yang berhormat. Apabila tadi yang berhormat sedang berhujah, ramai yang berdiri tapi yang berhormat tidak kasih laluan. Jadi kalau pandan berdiri lepas tu yang berhormat diganggu, saya kasih laluan pula, bermakna saya dinampak tidak adil. Kalau yang berhormat saja yang duduk di sini saya dinampak tidak adil, tidak apa, tetapi ada di public gallery sana yang tengok. Silakan dah, teruskan. Saya tak berniat untuk memanjangkan perkara ini kerana saya tak sepatutnya berucap untuk isu ini. Tapi saya nak tutup dengan soal perbandingan rasuah tadi. Kalau dalam akta kebangkrapan seperti yang saya sebut, kuasa menteri dan pegawai-pegawai yang terbabit mesti kita pastikan ada timbang tara supaya ia tidak membuka ruang seorang menteri boleh menghapuskan hutang sampai beratus-ratus juta setelah seseorang itu berada dalam senarai muflis 1-2 tahun kemudian dibebaskan. Kerana kalau kita lihat di negara-negara asing, terutamanya Amerika Syarikat, adalah menjadi satu kebiasaan sesebuah syarikat besar menubuhkan anak syarikat
Kemudian anak syarikat itu menjalankan perniagaan yang merugikan sehingga puluhan juta wang rakyat hilang. Kemudian syarikat itu akan memfailkan notis kebangkrapan. Jadi itu satu strategi perniagaan sebenarnya, Tan Sri, bahawa mengambil wang orang untuk buat perniagaan kemudian bankrupt kerana 1-2 tahun kemudian boleh dilepaskan. Jadi saya minta supaya Dewan selepas ini kita tengok, pastikan bahawa sementara niat kita untuk memastikan orang biasa yang selalu menjadi mangsa kepada akta bankrupt ini dapat dimudah carakan hanya kerana dia menjadi penjamin, dia tak tahu pun, dan hutang yang tertunggak itu mungkin 10,000, dia telah jadi muflis, PTPTN mungkin jadi muflis. Orang ini patut diberi kelebihan dan juga dimudah carakan, tetapi bukan untuk perniagaan syarikat besar yang mengambil wang rakyat dan kemudian memfailkan kebankrapan hanya untuk dilepaskan balik 1-2 tahun kemudian oleh pihak yang bertanggungjawab, kerana itu akan memusatkan kuasa yang besar. Dalam keadaan itulah saya nak jawab apa yang Setiu sebut tadi, itu baru ada risiko dan unsur rasuah, kerana seorang pegawai awam mempunyai kuasa yang cukup besar dan dengan keputusan itu boleh menyebabkan pihak lain dan dia sendiri mendapat untung laba puluh-puluh juta. Keadaan saya sangat berbeza. Saya hanya ada kucing. Saya tak ada kuasa lain, harta lain. Apabila peguam-peguam membela saya, memang betul secara percuma saya hanya membayar reimbursables. Ya, kapan? Pandan, saya ingin menggunakan ruang ini untuk merekod makluman bahawa di negara kita ada Legal Aid Bureau, kita ada Yayasan Bantuan Guaman YBGK yang membantu rakyat biasa. Sebagai seorang peguam, kita bukan saja memilih seseorang individu untuk mempertahankan, di mana kita rasa ada keadilan, kebenaran, kebajikan yang perlu dibawa ke hadapan. Kita sebagai peguam akan mempertahankan hak mereka dari sudut pro bono. So untuk menghina tugas kami ataupun memperlekehkan tugas kami, saya rasa tidak sesiapa pun ada hak sedemikian. Saya ingin merekodkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Mulia Pandan. Terima kasih Yang Mohd Kapar, dan saya masukkan perkara itu sebagai sebahagian ucapan saya. Dan memang benar, saya juga di Pandan contohnya ada satu kumpulan peguam-peguam anak muda yang saya guna dan minta bantuan mereka untuk membela orang-orang biasa yang jatuh bankrupt atas sebab perkara-perkara seperti menjadi penjamin ataupun lewat bayar hutang kereta dan lain-lain. Peguam bukan sahaja membela orang seperti saya dengan percuma. Saya hanya satu kes dalam sejuta. Banyak lagi peguam-peguam lain yang membela rakyat biasa yang selama ini mungkin menjadi mangsa kepada undang-undang atau peraturan yang berat sebelah. Jadi sebab itu dalam kes kami, sama ada saya ataupun rakyat biasa, oleh dan Datuk Seri Anwar, mantan Permatang PAU sendiri, oleh kerana kami tidak mempunyai kuasa untuk membalas apa-apa jasa, tak ada imbuhan yang boleh kami bagi, maka itu tidak ada unsur rasuah. Jadi saya ingin perbetulkan Yang Berhormat Setiu, Ini yang masalah adalah tidak benar. Tan Sri, saya minta penjelasan ya, Tan Sri. Saya tak boleh bagi kerana saya dah bagi ruang. Ini saya rasa dia salah. Rasa peguam boleh beritahu apa maksud rasuah ni. Beritahu Anda siapa? Setiu ke? minta supaya pokok senar dapat mencelah sedikit. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pandan. Saya ingin mendapatkan penjelasan bahawa Yang Berhormat setuju dengan saya bahawa penyalahgunaan kuasa menteri itu bukan hanya akan sahaja berlaku selepas seseorang itu disenaraikan sebagai senarai bankrupt, tetapi penyalahgunaan itu juga unsur rasuah itu boleh berlaku apabila mahkamah telah menjatuhkan perintah supaya si yang berhutang itu membayar. Contoh-contoh saya kata, Exco Kerajaan Negeri Kedah, Ketua UMNO bahagian Merbuk Yang Berhormat Tajul Urus, dia telah pun disaman oleh Bank Pembangunan, dan pada Januari baru-baru ini mahkamah telah pun mengarahkan untuk dia membayar 48 juta lebih
Ini exco kerajaan negeri. 48 juta dia dan juga beberapa orang defendant yang lain. Sampai sekarang dia tak bayar. Sampai sekarang dia tak bayar. Malah dia ada buat permohonan atas nama anak dia untuk memohon mendapatkan beberapa bidang tanah di dalam kawasan Sungai Petani, kalau tak silap saya. Ya. Jadi ini juga saya fikir, dan permohonan itu dibuat dalam Januari. Dalam Januari tahun ini. Jadi adakah yang setuju bahawa ini juga merupakan satu unsur rasuah dan juga boleh berlaku bahawa ada satu pengarahan nanti untuk mengarahkan Bank Pembangunan jangan lagi mengambil tindakan untuk memfailkan bagi menuntut dia disenaraikan sebagai seorang bankrupt, dan kemudian boleh berlaku mungkinlah UMNO duit banyak, lebih-lebih 2.6 bilion tu bayar 48 juta. Ini lagi jahat. Yang Berhormat Pandan, tidak payah buat reaksi kepada apa yang disuruh tadi, kerana itu adalah andaian perkara yang belum berlaku. Terima kasih. Tan Sri, sedikit penjelasan Tan Sri. Pandan, setuju. Saya rasa dua-dua dia tak faham ni. Boleh tak faham. Saya akan bagi ruang sepenuhnya. Pokok senang lagi tak faham. Tan Sri. Masa mengizinkan, saya boleh ambil celahan. Silakan. Baik. Saya nak sambung. Saya sebenarnya nak ucap pendek saja. Cuma itulah, setiu lain kali jangan bagi bola tanggung, nanti kena sepak balik begini. Seperti yang Bagi bola tanggung, saya hantar. disebutkan Saya oleh tak bola Yang tanggung, Berhormat saya bagi fakta. Pokok Sena tadi, kalau yang Pokok Sena sebut tadi, Tan Sri, mungkin boleh dikira sebagai andaian, tetapi surat daripada Ketua Setiausaha Sulit Yang Amat Berhormat Pekan kepada satu bank yang memohon supaya tindakan muflis terhadap Ketua UMNO bahagian Kepung yang juga suami kepada Ketua Audit Negara sekarang, itu bukan satu andaian, itu surat yang memang dikeluarkan oleh pejabat Yang Amat Berhormat Pekan. Jadi sebab itu, soal akta kebangkrapan ini, sementara saya menyokong sepenuhnya kita memudah carakan supaya orang-orang biasa, rakyat biasa, terutamanya yang muda, tidak terlalu cepat dijatuhkan hukuman muflis. Saya mohon supaya kita ada dua peringkat, supaya yang besar, jerung, syarikat besar ini perlu dikawal selia dengan lebih ketat supaya kuasa itu tidak ada di tangan menteri secara mutlak. Sebab yang ada sekarang ini pun boleh ada surat-surat daripada orang-orang yang berpangkat besar dalam kerajaan yang memberi arahan atau dilihat sebagai memberi cadangan supaya kalau yang diambil tindakan itu adalah orang-orang besar, tindakan itu tidak diambil segera. Sedangkan kalau yang muda-muda, yang orang biasa ini, kalau terlewat bayar RM2,000, RM5,000, RM10,000 dengan segera akan dijatuhkan hukuman. Dan akhir sekali saya nak tutup. Sebenarnya saya nak menjawab sedikit saja, dan terima kasih ruang yang diberikan oleh Tan Sri yang dipertua. Masa yang kita ada dan kesempatan di dalam Dewan ini cukup pendek kerana kita ada ramai yang nak bercakap. Kita sepatutnya menggunakan sepenuhnya untuk membawa isu rakyat. Saya tidak ada masalah untuk dihentam tiap-tiap hari di dalam dan luar Dewan. Tetapi amatlah merugikan rakyat dari setiu apabila wakil rakyat mereka masuk ke dalam Dewan membahaskan rang undang-undang yang cukup penting bagi rakyat, tetapi tidak menggunakan sepenuhnya ruang itu untuk membahaskan tentang rakyat, tetapi cuba membodek Yang Amat Berhormat Pekan dengan menghentam saya. Saya tidak ada terkesan langsung. Panggil saya biawak, panggillah saya apa pun, saya buat tugas saya sebagai pembangkang. Ini susah pandai dia. Maka Yang masalah dengan pandai ni, dia suka pusing tau. Apa yang saya beritahu lain dia cakap. Baik, terima Saya kasih. nak bela dan sebagainya. Tak ada masalah bela sekarang. Boleh sikit Pandan. Ahli Berhormat, Salah cakap semua. Ahli Berhormat yang sedang berdiri duduk. Duduk dulu, yang sedang berdiri duduk dulu. Saya sejak memegang jawatan speaker ini sudah beberapa kali kena saman apabila saya jalan tugas. Jadi saya harap ada peguam-peguam di luar sana yang nanti bila saya secara percuma. Boleh Tan Sri, tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah.
Ada pakai jawatan tak boleh? Selepas daripada sebelah kiri, sebelah kanan. Tak ada ni. Sila. Okey.